Analisis demi analisis akan diteruskan pasca keputusan PRN Negeri Melaka dan bagaimana ini memberi bayangan kepada perjalanan dan juga percaturan politik dari hari ke hari yang mendatang. Dan pastinya tumpuan terarah kepada PRU yang ke-15 nanti. Profesor Dr. Ahmad Matada Muhammad, penganalisis politik dari UUM bersama dengan saya di talian pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat petang Prof. Prof, kalau kita melihat apa yang berlaku di Melaka, adakah wajar ianya dikatakan memberi bayangan kepada sentimen keseluruhan dan juga prestasi parti-parti politik untuk menuju ke PRU yang ke-15? Atau adakah Melaka terasing dengan sentimen politik secara keseluruhannya di peringkat nasional? Pada pandangan Prof, bagaimana? Bagi saya apa yang berlaku di Melaka adalah agak terasing kalau kita ingin mendapatkan gambaran sebenar terhadap perkembangan politik semasa dan apa yang akan kita jangkakan pada PRU yang ke-15 nanti. Kerana konteks Melaka berbeza dari dua sudut. Yang pertama, peratusan keluar mengundi adalah rendah. Yang kedua, kita dapati bahawa apabila peratusan keluar mengundi rendah, maka yang mendapat kemenangan mungkin berdasarkan kepada sokongan pengundi-pengundi tegar mereka. Jadi ramai juga di kalangan pengundi yang tidak turun untuk melaksanakan hak dan tanggungjawab. Keputusan yang berlaku di Melaka bukan satu gambaran dari realiti sebenar yang kita akan jangkakan pada PRU yang ke-15 nanti. Namun begitu kalau kita melihat kepada prestasi Barisan Nasional, begitu cemerlang sekali, 2/3. Malah parti-parti komponen MIC dan juga MCA juga mencatatkan kejayaan walaupun hanya di satu atau dua kawasan. Tetapi dalam aspek itu bagaimana Barisan Nasional mampu untuk mengurat langkah yang lebih baik untuk percaturan menuju ke PRU? UMNO benar boleh mengatakan bahawa mereka boleh bergerak solo, tetapi dalam komponen BN secara keseluruhan, bagaimana mereka boleh melakukan sesuatu dengan lebih baik lagi bersama dengan parti-parti komponen? Kerana saya kira itu juga diambil dengan baik ataupun prestasi yang baik juga dicatatkan oleh parti-parti komponen BN yang lain selain daripada UMNO. Saya kira antara faktor yang dianggap penting yang menyebabkan kemenangan kepada UMNO juga di samping kita katakan bahawa Melaka juga merupakan kubu kuat UMNO, tetapi selain daripada itu saya dapati antara faktor yang kuat penyumbang kepada kemenangan ialah muka-muka baru yang diletakkan sebagai calon. Jadi ini sebenarnya adalah suatu yang positif yang berlaku di landscape politik di Melaka kerana kita lihat keberanian parti-parti politik meletakkan calon-calon baru. Dan ini jarang berlaku sebelum ini. Dan kita dapati bahawa UMNO kita tahu mempunyai kecenderungan untuk meletakkan calon-calon yang veteran, yang lama dan kadang-kadang mereka-mereka yang mempunyai masalah. Dan kita lihat pada ketika ini mungkin suara-suara rakyat yang tidak mahukan lagi muka-muka baru, tidak mahu lagi muka-muka yang sering mempunyai masalah-masalah terutama berkaitan dengan isu-isu tertentu, maka apabila mereka meletakkan calon-calon baru, maknanya kepercayaan pengundi terhadap calon dan parti tersebut adalah semakin tinggi dan ini membolehkan mereka terus menyokong parti tersebut. Jadi saya kira ini satu perkembangan yang positif yang perlu diambil kira oleh UMNO terutamanya dalam menghadapi PRU yang ke-15. Jadi saya kira keberanian mereka meletakkan dan menonjolkan barisan pelapis kepimpinan merupakan satu perkara yang sangat positif dan perlu dilaksanakan bagi memberi peluang muka-muka baru terutama generasi-generasi muda untuk mengenengahkan mereka sebagai barisan pelapis negara. Jadi saya kira landscape politik UMNO juga akan berubah. Mereka juga perlu melihat penjajaran sama ada apakah sebagai BN mereka boleh bergerak secara solo ataupun mungkin melihat penjajaran lain yang boleh membantu mereka untuk memenangi PRU yang ke-15 nanti. Prof, bagaimana kita melihat kepada prestasi Pakatan Harapan meskipun Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng mengatakan bahawa dan juga meletakkan beberapa alasan seperti tempoh kempen,
kurangnya jentera dan juga SOP yang menyebabkan ataupun bilangan mereka yang keluar mengundi agak membataskan mereka untuk mendapat undi yang banyak. Namun ada juga yang memberi perhatian kepada PKR yang menjadi parti teras dalam PH itu sendiri. Prestasi mereka kalah di semua kerusi yang ditandingi juga perlukan satu perkara yang baru untuk dianalisis. Pada pandangan Prof, bagaimana PH dapat bangkit semula ataupun apa yang perlu dilakukan untuk menuju ke PRU yang ke-15? Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa yang perlu dilakukan oleh beliau? Okey, yang pertama kita lihat kekalahan PH merupakan satu wake up call. Terutamanya di AP juga, kalau berdasarkan kepada prestasi PRU yang lalu dan juga PRN Melaka, prestasi mereka sangat mengecewakan, terutama dari segi kekalahan di kerusi-kerusi yang mereka menang. Tetapi yang lebih mengecewakan sudah tentulah PKR kerana mereka langsung tidak memenangi sebarang kerusi. Jadi bagi saya, antara faktor penyumbang kepada kekalahan PKR ialah kerana di dalam PH ni kita dapati tidak ada persetujuan dan permuafakatan, terutama mengambil calon-calon yang sebelum ini telah bertukar parti ataupun melompat parti. Dan sebab itu kita lihat ada beberapa isu dalaman dan krisis kepimpinan di antara DAP dan juga PKR itu sendiri. Dan jadi saya rasa ini juga antara faktor penyumbang kenapa PKR pada kali ini menunjukkan prestasi yang sangat mengecewakan. Jadi saya kira PKR perlu bermuhasabah, melihat kembali apakah acuan dan formula yang mereka gunakan, terutama dengan meletakkan calon-calon yang mungkin dianggap telah melompat parti dan calon-calon ini seringkali menimbulkan kemarahan di kalangan rakyat yang tidak mahu calon-calon yang suka melompat parti ini. Maka ini satu fenomena yang perlu dikaji semula dalam meletakkan seseorang calon untuk bertanding pada PRU yang ke-15 nanti. Jadi saya kira PKR perlu lebih berhati-hati, terutama bagi memastikan bahawa yang pertama mereka perlu mendapatkan persetujuan daripada rakan-rakan komponen dalam PH sendiri, dan yang kedua tidak meletakkan calon-calon yang mempunyai krisis-krisis tertentu, terutama dalam konteks baru-baru ini mereka meletakkan juga calon yang tidak dianggap mempunyai potensi untuk menang, terutama calon yang telah pun melompat parti. Jadi bagi saya ini satu perkara yang sangat serius, dan kita tahu ramai rakyat telah menyuarakan kemarahan mereka kepada calon-calon yang suka lompat parti, dan juga ini satu skenario yang perlu dikaji untuk memastikan bahawa jika sekiranya mereka ingin mempunyai peluang yang lebih besar untuk menang pada PRU yang ke-15 nanti, mereka perlu melihat dan mengkaji semula peletakan calon-calon mereka nanti. Prof, kalau kita melihat kalau spesifiknya di negeri Melaka, kita mengharapkan kestabilan politik terus wujud, dan dengan kemenangan 2/3 oleh Barisan Nasional itu melegakan banyak pihak bahawa tidak ada lagi pertikaian dan juga mengurangkan risiko lompat parti ataupun menukar sokongan di saat-saat akhir untuk membentuk kerajaan. Namun begitu, bagaimana Barisan Nasional perlu bijak untuk menguruskan kejayaan mereka di Melaka dengan pembentukan Exco, dengan meletakkan orang-orang yang sebaiknya di posisi yang sepatutnya. Pada pandangan Prof bagaimana? Dan juga bagaimana Datuk Seri Muhammad Ali mampu untuk menyatakan dan juga membuktikan kepimpinan beliau di negeri Melaka supaya tidak lagi wujud cakap-cakap nakal bahawa ada dua singa besar di atas bukit dan sebagainya. Jadi ada cakap-cakap nakal itu berlaku juga sejak tengah malam tadi. Pada pandangan Prof bagaimana? Ya, yang pertama apabila UMNO letakkan Datuk Seri Sulaiman sebagai calon Ketua Menteri, ia merupakan satu perkara yang sangat positif, kerana secara tidak langsung ia mengenepikan sebarang cakap-cakap di belakang bahawa ada calon-calon lain yang akan menjadi Ketua Menteri. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya beliau dalam membentuk Exco, beliau perlulah melantik mereka-mereka yang boleh menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik yang mungkin. Dan yang ketiga, beliau perlu menunjukkan bahawa beliau seorang pemimpin yang berkredibiliti dan berwawasan, tidak lagi dibayangi oleh mana-mana tokoh di belakang beliau sehingga timbul cakap-cakap di belakang bahawa beliau bukan seorang merupakan pentadbir yang baik, kerana di belakang beliau ada tangan yang seringkali cuba mempengaruhi keputusan-keputusan kerajaan. Jadi bagi saya, beliau perlu lebih bersikap tegas di dalam pentadbiran Melaka selepas ini, dan dalam melantik mana-mana individu menjadi Exco, mereka ini perlulah mempunyai kredibiliti, mempunyai pengalaman, boleh terus melaksanakan tugas dan tanggungjawab tanpa mungkin mempunyai isu-isu tertentu. Kerana rakyat Melaka
kita tahu telah pun menyuarakan kemarahan mereka atas konflik politik sehingga menyebabkan mereka terpaksa keluar mengundi, sedangkan PRU yang ke-15 hanya dalam tempoh beberapa bulan saja lagi, tidak sampai 2 tahun. Jadi sudah tentulah dalam mengurangkan kemarahan dan tekanan masyarakat di negeri Melaka, maka kepimpinan barisan yang akan diletakkan dan dilantik nanti perlulah mereka-mereka yang boleh melaksanakan tugas dengan sebaik yang mungkin, dan mereka-mereka yang tidak mempunyai masalah dari segi personaliti, dan kepimpinan negeri Melaka yang diketuai oleh Ketua Menteri mestilah menunjukkan kesungguhan, dinamika kepimpinan yang tinggi supaya beliau boleh menerajui negeri Melaka tanpa ada cakap-cakap di belakang bahawa ada tokoh lain yang cuba mempengaruhi sebarang keputusan yang akan dibuat oleh beliau. Doktor, saya ada masa setengah minit saja, tapi adakah apa yang berlaku di Melaka akan memberikan ataupun mempercepatkan perjalanan PRU ke-15 di peringkat persekutuan? Ya, saya kira PRU yang ke-15 pasti akan berlaku dalam tempoh masa yang terdekat, apatah lagi kita lihat bahawa dengan kemenangan 2/3 oleh UMNO ataupun Barisan Nasional, maka ia menyuntik semangat yang tinggi di kalangan kepimpinan UMNO sendiri, dan sudah tentulah ia memberikan satu gambaran bahawa mungkin mereka telah mempunyai kekuatan tersendiri untuk bergerak menghadapi PRU yang ke-15. Jadi saya kira pastilah Perdana Menteri dan juga pimpinan-pimpinan UMNO yang lain pasti akan melakukan sesuatu untuk menyegerakan PRU yang ke-15, terutama mengambil kira momentum yang baik daripada keputusan PRN Melaka baru-baru ini.